Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan lagi dengan subjek subjek sains kapal. Okey, boleh buka buku teks murid-murid, muka surat 46. Okey, buka buku teks, muka surat 46. Okey, mari kita tengok apa tajuk kita pada hari ini adalah untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Apa maksud dia sini murid-murid? Sebab apa batu tenggelam untung sabutnya tu timbul. Sabut timbul tu untung juga. Okey, mari kita tengok. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, mau tunjuk draw. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Maksudnya, Tuhan, kamulah yang menjalankan untuk kapal-kapal di laut supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya. Sesungguhnya ia adalah yang maha mengasihani kepada kamu. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut. Okey, bila kita duduk di laut ni, kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau tak sesat kita. Okey, mari kita tengok. Tajuk kita pada hari ini, untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Apa maksud dia? Okey, bila kita duduk di laut, kita tengok ada kapal, ada perahu, ada bot. Sebab apa bot timbul? Dia tidak tenggelam. Sebabnya yang pertama, ada kebaikan dia. Untung kapal ni dia tidak tenggelam, dia timbul. Kita boleh duduk atas kapal, betul? Jadi hiduplah kita. Bayangkan kalau kapal tu tenggelam, kita naik kapal tu tenggelam. Apa yang akan terjadi kepada kita? Okey, cuba tengok lagi gambar dia tu. Okey, ada ikan, ada batu. Dia tenggelam di dalam dasar laut. Ada untung dia juga, dia tenggelam dah. Bukan saja-saja dia. Kalau ada pokok-pokok bawah laut tu, pokok yang tenggelam, dia menjadi tempat perlindungan untuk ikan-ikan yang berada di dasar laut. Okey. Cuba murid-murid berikan apa benda yang timbul dan apa benda yang tenggelam. Siapa dapat sebut benda yang timbul atas air dan benda yang tenggelam? Okey. Mari kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 47. Latihan 1, aktiviti 1, tuliskan benda yang timbul dan benda yang tenggelam di dalam ruangan yang disedia. Benda yang timbul dan benda yang tenggelam di dalam ruangan yang disediakan. Okey, yang pertama, cuba murid-murid tengok, kita ada sabut. Sabut ni tenggelam ke tak? Sabut timbul. Okey, jadi kita pun tulis. Ambil pensel, ambil pen, ambil pensel. Tulis. Okey, benda yang pertama sabut. Okey, kita gambar seterusnya kayu. Okey, kayu dia timbul ke tak? Kayu timbul. Okey, kayu dia timbul.
Sebab apa kayu timbul? Sebab dia ringan. Cuba tengok lagi. Pemadam. Kita ada pemadam. Kita dah selesai dah rambut tadi. Okay, kayu dah. Kita ada pemadam. Pemadam ni timbul ke tak murid? Pemadam dia tenggelam. Okey, sebab apa dia tenggelam? Dia tidak ada udara di dalam pemadam tu. Dia padat dengan pejat. Okey. Yang seterusnya besi. Besi tenggelam ke tak? Kalau tenggelam, murid-murid boleh letak dia. Letak bahagian tenggelam. Tulis di tengah batu, tenggelam ke tak? Kalau tenggelam, letakkan batu tu bahagian benda yang tenggelam. Okey, cawan polistiren tenggelam ke tak? Kalau letak dia bahagian kategori benda yang timbul. Buah apple, letak. Okey, botol kosong, tengok bahagian mana dia. Bahagian timbul ke benda yang tenggelam. Okey, yang seterusnya, cuba tengok muka surat 48. Okey, dalam muka surat 48, bolehkah aktiviti 2 dah? Okey. Aktiviti 2, mari kita kaji. Bolehkah objek yang timbul itu tenggelam? Dan bolehkah objek yang tenggelam itu timbul? Contoh Muallim bagi, botol yang kosong, tadi botol kosong tadi kan? Kalau dia timbul, bolehkah botol yang kosong itu jadi tenggelam? Batu yang tenggelam tu boleh jadi timbul. Mari kita tengok. Okey. Uji kaji nombor 1. Cawan plastik adalah objek yang timbul di dalam permukaan air, betul? Cuba murid-murid ambil kalau tak kita nak tengok cawan plastik ni timbul ke tak atas permukaan air. Okey, kita ambil cawan plastik, kita letak dalam baldi yang ada air tu, tengok timbul, betul? Okey, dia pun timbul di permukaan air. Okey, isikan cawan plastik tu dengan beberapa biji guli. Okey, cuba murid-murid isi cawan yang plastik tu dengan beberapa guli. Apa yang akan terjadi pada cawan dan guli tu? Bila kita letak dalam air, dia akan jadi tenggelam. Ni. Mula-mula kita ambil cawan kosong, kita letak dalam air, dia timbul. Lepas tu kita ambil cawan tu, kita letak guli 2-3 butir, kita letak balik dalam air, dia akan tenggelam. Sebab apa? Sebab dia dah jadi berat. Okey, kita tengok apa yang dia kata murid-murid. Objek yang timbul apabila ditambah beratnya boleh tenggelam di dalam air. Jadi, objek yang timbul di dalam air tu, di atas air tu, bila kita tambah berat dia, boleh tenggelam. Okey, mari kita tengok lagi. Nombor 2, okey, kepingan besi adalah objek yang tenggelam di dalam air. Okey, kita ambil besi yang panjang gitu, kita pun letak dalam air. Dia tenggelam, betul? Okey, cuba murid-murid ambil besi tu, murid-murid bengkokkan dia biar jadi macam mangkuk gitu. Bentuk mangkuk. Dia tak ada ruang air boleh masuk kiri kanan tu. Okey, jadi bila kita letak dalam air balik, dia besi tu akan timbul. Sebab apa? Sebab air dah tak boleh masuk dah, tak boleh lalu dah atas dia. Beza. Kepingan besi yang diubah bentuknya boleh timbul di permukaan air. Okey, lagi kita tengok aktiviti 3. Aktiviti 3 ni dia cerita murid-murid. Mari bercerita kisah bahtera Nabi Nuh. Okey, Muallim ringkas sahaja. Okey, siapa tahu cerita Nabi Nuh? Cerita Nabi Nuh berkaitan dengan peristiwa banjir besar. Okey, apa yang Nabi Nuh buat? Apa yang telah Nabi Nuh buat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah telah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Kapal yang besar sebab apa? Sebab akan datang banjir besar. Okey, bila Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar kerana akan datang banjir yang besar,
Nabi Nuh aku dan terus membina bahtera seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas siap semua tu, dia pun masukkan haiwan-haiwan, masukkan orang-orang yang beriman, orang yang ikut Nabi Nuh lah. Okey, namun kaumnya sepakat. Okey, bila banjir tak mari lagi, tapi buat naik belakang dah atas perahu dia, atas kapal yang besar. Jadi kaum dia masa tu sepakat menyatakan Nabi Nuh ni gila. Termasuk isteri dan anak dia sendiri. Tak percaya ke Nabi Nuh. Pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah angin yang kencang, hujan yang lebat sehingga menyebabkan banjir yang besar. Anak dan isterinya tetap enggan menaiki bahtera Nabi Nuh. Tetap enggan menaiki kapal besar tu. Okey, akhirnya terselamatlah beberapa orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta haiwan-haiwan dan tenggelamlah orang-orang kafir termasuk anak dan isteri Nabi Nuh. Okey. Adik-adik, dari kisah di atas, cuba nyatakan pengajaran dan cuba cari apa dan siapakah dalam cerita di atas yang timbul dan tenggelam. Okey. Ni dalam Google Meet nanti Mak tanya dah. Okey, seterusnya kenali nama Allah Al-Mu'izzu. Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Okey, yang kedua Al-Muzillu yang maha menghinakan. Allah Subhanahu Wa Taala ni jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Dunia ini sebagai tempat ujian buat kita. Okey, bagi orang yang kufur dengan nikmatnya, tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat tu, Allah berhak menghinanya di akhirat kelak. Dan beruntunglah bagi orang yang bersyukur. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Okey, jadi murid-murid yang nak tanya soalan berkaitan dengan Nabi Nuh, lebih lagi boleh masuk Google Meet. Nanti Mu'alim terangkan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.